Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari previous episode. Actually ada orang dah approach kita tau actually. For what? Aku cuma belum bilang kau je untuk dia nak buat jingle. Dia kata dia suka. Actually dia cakap dia suka kita punya macam selamat datang ke podcast. Ya kan. Orang suka. Okay. Tapi dia nak tak tahu maybe kita punya ya kan boleh buat lagu jingle. I don't know. Tak, I think our voice Masya Allah. Yes, Masya Allah, Alhamdulillah so far. I mean we don't need jingle. Betul. Jingle need us. Aku tak tahu whether korang boleh leave in the comments itself and then see macam kita harusnya stick to this atau korang rasa kita should put jingle. Kita buat polling. Polling apa? Polling lah. Polling yang campak. Itu bowling. Jangan nanti kena tangkap dengan polling. Jangan, itu polis. Polis Lain. Polis yang polis. Episod kali ini adalah special sangat. Sebab episod kali ini dibawakan khas oleh Singapore Muslim Festival. Dia daripada Jamia. Correct. This is initiative is done by Jamia lah. So Singapore Muslim Festival tu apa, Mustafa? Dia Muslim. Dia adalah festival. Yes. Itu dia. Episod pula. This festival itself akan berlangsung pada 1st sampai 3rd of March dekat Singapore Expo Hall 6 daripada jam 10 pagi sampai 10 malam. Yes. Dan ini adalah the largest Muslim festival of all. Yes. Sebab dalam semua benda Muslim. Tak, maksudnya dia punya program dia. Yes. Dia program dia kebanyakan lebih kepada Muslim punya inilah. Correct. So I think pasal dorang ada macam movie screening where I think tentang macam sirah ni semua. Dorang ada VR experience. I think VR ni is something yang I really want to try. Kat Malaysia pun ada tau actually. I saw dekat TikTok itself. Yes. Where dorang try the VR lepas tu dia nangis. Duduk kan. Yes. Lepas tu dia nangis semua. So itu yang kau cakap. Itu yang kau cakap naik unta. Naik unta. Itu pasal dorang naik VR naik unta je gitu. So dorang will immerse into the real life of Rasulullah. Yes. Metaverse where you can actually see how dalam Kaabah looks like. Actually dalam Kaabah apa actually? Dalam dia actually nothing much lah kan actually. Sekarang tak ada. Dulu yang ada banyak. Dulu patung-patung berhala lah. Luar berhala-berhala ada sampai 300 lebih. Dalam pun banyak berhala. Dulu zaman Nabi SAW, bila Nabi masih kat Madinah lagi ataupun masih kat Mekah lagi pun sama juga. Yes. Lepas tu bila dah remove tu then remove is bila Fathul Mekah, bila pembukaan kota Mekah. Bila Nabi SAW daripada Madinah kan, semua dah kuat nak ambil balik, takluk balik Mekah. Right. Nabi masuk daripada arah yang lain-lain. So Nabi lain, Khalid bin Walid lain, apa semua lain, pintu semua diorang masuk. So diorang masuk macam gitu. So Mekah kat tengah semua orang dah takut. Right. Yeah. So itu yang Nabi perintahkan untuk hancurkan semua berhala-berhala ada kat situ and kat dalam sekali. Tapi kat dalam sekarang apa? Tak tahu. Dalam sekarang ada almari. Right. Then ada punya macam tingkap gitu lah. Tingkap? Yes. Tingkap kat dalam. Something like that. Tingkap ke frame ke or something like that. Betul. Rasulullah punya. Tak. Dalam sini. Dalam Kaabah. Itu memang Kaabah punya lah. Kaabah kira macam kerajaan Saudi right. something like that. Also dalam almari tu maybe dia punya minyak-minyak benda-benda tu yang untuk bersihkan. Maybe I'm not sure, tapi you boleh tengok. I think Google pun ada. Right. Dulu apa tu kiswa, is it? Yang hitam tu apa? Kiswa. Penutup Kaabah. Kiswa tu dulu bukan hitam kan? Bukan hitam. Hijau, bukan. Dulu tak ada. Zaman Nabi SAW tak ada. Dia batu. Dan bila masuk zaman Abbasiyah, kerajaan Uthmaniyah ni semua, baru diorang letak macam dulu what I know is ada sampai warna hijau, ada warna putih, dan ada yang diorang buat macam kemerah-merahan. Right. Macam itu. From time to time. Yes, time to time. Cuma after that baru yang the late 1900s ke apa tak tahu nak cakap lah. Tapi yang baru-baru ni apa ni semua itu semua dah start jadi warna hitam. Hitam gold ni lah. Hitam gold. Right. So gold tu adalah ini tau. Gold kan? Gold punya thread. Kau pergi Kaabah kau jangan cukai. Jangan. Because I pernah jahit. Oh is it? Oh yes. yeah, I saw. Yes. It's hand
Handson kan? Yes, benda tu. Sun. Handson. S-E-W-N, Sun. Sun. Handson. Handso jadi Sun. Yes, dia ada nun kayak. Anyways, moving on. Okay, yes. So dia ada macam all this VR kat sini. Yes. Kemudian ada artifact. So yes, itu yang actually the most interesting part for me lah. Sebab I think I told you a lot of times that aku always wanted to go to Turkey to see artifact Rasulullah, because I know kat Turkey ada macam Rasulullah punya slipper, sandal, ada Rasulullah punya pedang, everything tu is like legit daripada Rasulullah punya time. It was his sampai sekarang. Rambut so dia, maknanya dia turun menurun. Right. Asyik Turkey jauhnya Turkey. Sebab orang-orang Turki yang awal-awal sekali yang nak jaga untuk the good thing bila kita ada Singapore Muslim Festival ni, kita tak payah pergi ke Turkey. Yes, kita dah dapat tengok Turki yang datang sini. Yes, Turki yang orang itu ayam. Because I went to dia punya press conference that day also. I think dia orang ada macam certain artifact macam Quran yang dah 200 tahun. Nice. Diorang ada, but that one is handwritten. Wallahualam, I haven't see it. Diorang cuma cakap je, so I don't know. Should be handwritten kan. Kalau macam tu 200 years should be handwritten lah. 200 years ago printer belum sampai lah rasanya. Belum printer belum sampai kan? Should be handwritten. Sebab kalau macam if you want talk about facts pun kita dah 19. Okay, alright. Nice. Akan faham nanti kita main joke. Nanti kau akan faham. Anyways, I don't know whether diorang ada bawa rambut Rasulullah. Ada yang macam janggut Rasulullah semua kan? Yes, janggut, rambut, slipper, sarban betul. Pedang dia banyak. Ada macam 4 or 3. Macam-macam pedang Nabi SAW. Right. Ada macam warna-warni lah. Right. Ada yang dia punya agak crooked sikit ke, macam mana all bengkok here and there. Bengkok. Betul, dia punya tu bengkok. Dia bend dia. Dia macam sabit sikit. Macam sabit. Right. I think the next me interesting is the VR experience where to what I understand you can see macam mana rumah Rasulullah is. Sebab I think bila kita dekat umrah tu you did show me rumah Rasulullah dekat belakang situ. Tapi dia dah berubahkan jadi apa kat Mekah ke? Mekah. Kalau kat Mekah dah jadi perpustakaan. Right. Mana? Bukan tempat air tu, bukan Mana? Yang kat Mekah. Kat Mekah yang after perpustakaan kita panggil sebagai Kutub Khana. Kutub Khana aku tahu tu bahasa Melayu. Kutub Khana. So jadi Kutub Khana tu tepi dia yang tempat ambil air zam-zam banyak. Is that sebelah dia. Banyaknya zam-zam. Right. Bukan zam-zam isi biasa tau. If you want to pump your own, besarnya. Yes, that one. Is there. So faham. Is the exit lepas Sa'i kan? Yes. Kan? Sa'i punya area exit, sana. Yes. Kau keluar depan sikit nanti on the left side kau boleh nampak. On the left side, yes. Warna kuning. Faham. Sebab to what I understand, Rasulullah, even though dia ada Siti Khadijah, Siti Khadijah is a very very rich woman, a very successful business woman. She still hidup dalam Rasulullah hidup dalam keadaan biasa. Dia tak nak kekayaan and everything. And sorry, just to let you know, yang nak VR tu yang rumah Nabi is kat Madinah. Oh, is it? Yes. So apa beza dia rumah Madinah tu? Rumah Madinah yang Nabi SAW tinggal sampai Nabi wafat. Kat situ. So yang kat VR tu is kat Madinah. Yang which is Masjid Nabawi sekarang yang makam Nabi. Makam Nabi sekarang. Okay. Yeah, where who's the last wife yang jaga Rasulullah sampai dia wafat? Siti Aisyah yang bila Rasulullah dah meninggal, dan Siti Aisyah masih tidur kat situ juga kan? Yes. She just put macam partition, and nanti bila Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, dia walaupun dia kat situ, dia still cover aurat dia sebab there is someone else, walaupun jenazah tapi it's not her husband, so they still jaga diri dia walaupun she's in her own home. Yes. Sampai dia pindah. Right. That's interesting. You know what's the difference between Sayyidatina dengan Siti? Tak. Sayyidatina dengan Siti kan? Tak. Contohnya macam dekat Sayyidatina Aisyah, Siti Khadijah dengan Siti Khadijah. Do you know that is the same? Oh, is it? Yes. Sayyidatina is Siti actually. Tapi in the short form. In the short form Siti. Ada satu word aku nak tanya kau. RA apa? Radhiyallahu an. Itu apa? Maknanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha ke atasnya.
Faham. Itu time tarawih kan? Yes. Radhiyallahu anhu nabi fiti di dunia wal akhirah. Yes. Okay, kita ada apa tadi? Kita ada international and local speakers. Speaker JBL ke apa? Tak. Sony. BLG. BLG apa? Entahlah. International local speakers. Tapi aku also not sure yet siapa yang akan datang. Because I think tak salah, this is the second time they're doing. The first time they did macam ada Raihan semua. I think maybe Raihan ada lagi kot. I know dia ada artis there. So it's gonna be the interesting event. So korang jangan lupa datang. Repeat lagi sekali, from 1st to the 3rd of March kat Singapore Expo Hall 6 pada jam 10 pagi hingga 10 malam. Datang dengan kawan-kawan, beramai-ramai dengan keluarga. Ada macam-macam benda untuk semua orang. Ada, like I said, korang check out the details itself. Ada dia punya movie experience, ada VR, ada metaverse, ada artifact Rasulullah. So it's best time untuk korang actually tengok everything. I'm gonna be there as well. So InsyaAllah kita akan berjumpa. Taklah all the way. I'm gonna be there to enjoy the event itself. Okay. I want to ask you tadi tentang sirah, tentang kisah Nabi ni sebab I've heard of this story yang Rasulullah was asked untuk jadi kaya before. Tapi dia tak nak. So what was the story? Macam how did that happen? The story is like that. Dia punya the story. Maknanya Nabi SAW diberikan keizinan untuk minta gunung untuk menjadi emas. Oh, boleh. Right. Tapi Nabi SAW tak pilih tu. Could be dia punya mukjizat lah. Yes, could be mukjizat. Dan Allah pun berikan, tak ada masalah pun. Yep. But Nabi SAW tak nak. Oh, is that the last one that he asked that he want to keep, bukan Keep what? Macam he can ask for things kan. Macam kan last punya kita syafaat Nabi. That's part of it also lah kan. Yes, it's part of syafaat daripada Nabi SAW. Yes, that's what Nabi SAW asked. Right. Yes. Wow. This. Yeah, so kalau nak cakap live kan, Nabi SAW, he's a Nabi, he's a Rasul. Dia boleh dikatakan lebih tinggi daripada raja. Tapi raja mesti kaya. Tapi inilah salah satu yang di atas raja yang tidak kaya dari segi harta. Tapi kaya dari segi hati. Right. Kaya akhlak. Oh, the best. Dia ada satu cerita ni. Ada seseorang yang pernah datang ke rumah Nabi SAW. I forgot whether it's sahabah ke siapa. So datang rumah Nabi SAW dan ketuk. Nabi SAW tengah baring. So bila Nabi SAW bangun aja, kat belakang badan Nabi SAW berbilai-bilai. Oh, masalah? Dia tidur atas pelepah kurma punya ini. Kurma apa? So it's not tilam. Right. Dia tidur kat pelepah kurma ni. Maknanya dia apa, daripada daun dia. Macam daun-daun, kemudian ada all this macam kayu ni semua. So bila Nabi bangun aja, ada bilai-bilai macam itu bekas. Right. Where dia cakap this is not how a raja should be. Yep. Tapi Nabi SAW tak pernah hiraukan seperti itu. Because also dia pun dah biasa hidup kesusahan. So dia dah I think one thing kita can learn about Rasulullah is, walaupun kita ada kekayaan, tak semestinya kita harus hidup that high lifestyle. Betul. You can still, pasal actually I realise banyak orang yang kat dalam dunia ni yang betul-betul kaya, yang full on kaya kan, dia nak hidup normal. Kita ni yang tak seberapa ni kan. Betul. Kalau boleh nak hidup the high life, kalau boleh nak dapat kekayaan yang besar and everything. Betul. I think Rasulullah also knows that macam when you get the kind of macam money and kesenangan, kekayaan, and you akan clouded. Betul. Your vision, pasal you dah sedap apa. Betul. You get to get this, you get that, everything. Oh, this is dia in life ni yang paling penting adalah ketenangan. Tenang. Dia kalau you kaya really kaya pun, tapi you tak ada ketenangan, tak sedap. Betul. Tapi kalau ada orang yang tak kaya tapi hidup dia tenang, oh best. Dia macam ada satu cerita ni tau. So cerita ni ada tempat sawah, tempat padi ni semua. So ada farmer yang tengah tinggal kat dalam rumah tu. Kemudian ada orang kaya ni, dia pun tengah jalan kat padi tu, dia stop kat padi. Kat daerah padi punya daerah jalan dia. So yang padi apa, yang farmer ni, dia bilang anak dia,
best jadi orang-orang kaya. Ada kereta sedap, tak panas, apa ni semua. Kerja pun relax aja, boleh suruh-suruh orang. Itu kata yang farmer. Tapi kata yang orang kaya, dia pun bawa anak dia, dia tunjuk anak dia. Tengok farmer ni, hidup diorang relax aja. Chill, tak ada benda yang diorang nak fikirkan sangat, stres pasal apa ni semua. Hidup diorang tengok pagi bangun nampak hijau-hijau, nampak burung. Very relax. So that's how people see nowadays. Orang kita tengok orang-orang kaya ni macam best pun jadi orang kaya. Kan? Macam nak banyak benda, they can buy things, they can buy stuff, they want to do what they want to do, is okay, apa-apa ni semua. Tapi orang kaya sendiri macam penat tu. Nak kerja, all this kind of things. Dia nak simpan duit lagi, dah tak tahu whether kita simpan duit ni aman ke tak aman. Then kita nak invest here and there, rugi sini, rugi sana. So hidup pun tak tenang. Betul. Betul. But I think memang bila kita mendapat rezeki yang besar, so itu adalah satu ujian. Where I think again kita cover this topic before, sebab bila kita diberikan kekayaan atau dengan rezeki yang besar tu, it's an ujian untuk kita. And kita kadang tak tahu cukup tak cukup. Aku sedekah ni, sedekah aku ni diterima tak diterima. And then kau always in that constant fear. Sebab bila kita dalam hidup sederhana lah, jangan cakap dalam kesusahan lah, kita hidup dalam sederhana ni, kita cukup makan, kita cukup, kita bangun pagi, kita sihat, kita cukup. I think I touch on this topic before in my own personal account also, sebab kita kadang-kadang rezeki kita selalu mendoakan rezeki. I just met my friend lah, actually about 2 days ago. Dia tanya macam aku usaha, aku doa ni semua, habis aku macam minta rezeki and everything kenapa macam aku still feel yang aku masih tight, aku masih everything. Then I told him lah, sebab engkau tak realize rezeki tu bukan saja dalam segi mata wang. Bila engkau bangun tidur, engkau sihat, engkau dapat berusaha, engkau dapat bekerja, rezeki kesihatan tu yang number one, which kita take for granted sebab kita masih ada. Bila Allah tarik kita punya kesihatan, kasih kita duit, kita nak kesihatan, kita tak nak duit. Betul tak? Betul. Tapi kita tengah sihat ni, kita nak duit. Kita nak minta macam, ya Allah kasihlah aku nak rasa kekayaan kat dunia dengan akhirat. Please, kalau sekali lah just kejap dapat rasa pun tak apa. Jadi tapi kita tak realize yang bila kita orang-orang dekat hospital ni semua yang rasa kesakitan, yang rasa tengah macam koma ke apa, they wish to be in our position where they had money. Kan? Tapi dorang tak dapat benda tu. It's very tapi I understand lah, sebab kita manusia. Kita always want more. And I think it's dalam tu dalam ajaran Islam ni also always teach us to do better, of course lah. Kan? Sebab dalam kita nak kena kejar akhirat, I feel like dunia pun you have to kejar. Of course. Dia kena balance. I think I want to ask you also macam how is the balance? Macam akhirat is very very important. Tapi dunia also important. So which one is more important? Or dua-dua very important? Dua-dua important. Okay. Yang penting akhirat jangan tinggalkan. Right. So we're not telling you that kejar akhirat, dunia jangan pergi. Jangan. Sembayang all the way. Tak. Kira maknanya dunia penting, akhirat pun penting. That's why kita selalu diajarkan oleh Nabi SAW this doa. Semua orang hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang bermaksud apa? Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kami, fid dunya hasanah, dalam keduniaan kami ni hasanah, perkara-perkara yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga akhirat kami perkara-perkara yang baik. Wa qina adzabannar, dan jauhilah kami daripada azab neraka. So dalam doa ni Nabi ajarkan, even ada dalam Al-Quran pun, ajarkan bukan hanya fokus tentang dunia sahaja, tapi jangan lupa tadi ada akhirat. Fit dunya hasanah, fil akhirah pun hasanah. So it's never akhirah sahaja, tapi dunia tinggalkan, tak. So dua-duanya. So maknanya kita kena selalu kejar kedua-duanya. Right. It's nothing wrong untuk kejar dunia. Tak ada masalah. Kan? Sebab ada orang macam dah terlalu deep sangat, macam kau asyik kejar dunia gini-gini. Correct. Jangan terlalu kejar dunia sampai terlupa atau kita terlalu blinded sangat. Sebab ada orang terlalu kejarkan dunia,
akhirat tu letak tepi. Yes. Nanti aku boleh sembahyang bila aku dah tua sikit, nanti aku akan taubat. Aku always have this, aku sendiri feel aku guilty of it back then. Before this aku feel macam nanti aku dah tua sikit, nanti aku akan taubat lah. Kalau tak sampai, yes, itu masalah dia kan. Kalau tak sampai, macam kita selalu fikir macam gitu kan. Macam nanti dah umur 40 lah. 40 ke 30 ataupun takut kau cakap 40 ke apa, pusing se. Kita macam umur 40 ke 45 ke, is macam is the time tu macam to relax lah. Relax, just macam nak taubat lah, nak janji lah akan solat lah all the way lah ini lah. Tapi kalau tak sampai, itu masalah dia. Yes, sebab I think this one also I realise something about zaman sekarang ni, which is akhir zaman, banyak kematian yang mengejut. Betul. So tapi kita tak tahu. You see macam that is also I realise setiap kematian is always a reminder for all of us. Yes. That you can go, and it can happen to me, it can happen to the best of us. Bila kita sekarang kita ingatkan kita sihat, tak ada apa-apa. Ada je macam pakcik aku tu meninggal heart attack besok pagi. Meninggal macam gitu je. Aku also but it's good for me personally. I think it's good to always think about death. To a certain extent lah. Jangan kau fikir pasal mati pasal kau tak nak bekerja. Betul. Tak nak keluar rumah, diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. I think dia nak kena ada fair share of macam, it's good because I shared this before to one of my friends tentang macam I think about death every day, but I think my friend tak faham. Dia cakap macam, dia ingatkan aku macam depresif, macam aku nak bunuh. Tak. Okay, lain. Itu depresif tu lain. For me to be reminded of death every day, aku feel that macam anytime aku boleh meninggal, so aku very cautious macam. Tapi even though kita fikir macam itu, masih juga kadang lalai. Betul. Masih juga dah masuk asar jam 4.40, pukul 5 lah. Kan. Tapi kita human. Betul. I think that kita never be too hard on yourself. Walaupun kau rasa macam you trying too hard, sekarang kau tak cukup ke apa kan. It's okay. At the end of the day, kau try lah. Yes. So kita kena selalu siap lah. Correct. Actually kita kena selalu siap untuk kematian, because we will never know when. Correct. So make sure our day is kita selalu rasa yang today is the last day. Yes. So bila kita solat, kita solat khusyuk, dan bila kita hari ini kita cuba untuk tak buat dosa pada orang lain, maafkan orang lain. Yes, banyak buat maksiat apa ni semua. So kita akan kurang melakukan tersebut bila Takut kita selalu ingat kepada kematian. I think especially also sebelum tidur. Yes. Sebelum tidur untuk membaca doa. Sebelum tidur aku have this habit macam aku ucap syahadat lah sebelum tidur dengan ayatul kursi. Macam aku just takut in case tidur meninggal, tu kan tak bangun ke, tidur kabel iPhone tercuk ke apa ke. Wallahualam kan, nauzubillah benda tu. Yes. Aku always fikir ekstrim yang cerita. That's why dia cakap apa namanya, ramai orang tak ingat mati, tak sedar yang dia punya kain kafan semua sebenarnya dah siap actually. Betul. Kain kafan aku dah siap kat rumah actually. Kain ihram? Ihram. Tapi boleh kan? Kau cakap boleh? Boleh je, tak ada masalah. Kan? Kalau betul-betul boleh. Asalkan tutup aurat. Right. Pasal macam sahabat Nabi yang kain sikit, siapa? Mus'ab bin Umair. Tapi okey, pasal tangan dia dah tak ada. So actually kain dia kurang sikit. Dia punya kaki lah. Dia tarik kaki. Kaki tarik, kepala nampak. Tarik kepala untuk kepala, tutup kepala, kaki nampak. Kalau sesiapa yang tak tahu tentang Mus'ab, korang boleh saja pergi balik ke lain-lain previous episode. Aku tengok episode ke berapa. Aku lupa. Tak kisah. But anyways, okay, thank you so much everybody kerana sudi bersama kami pada episod kali ini. Episod kali ini kita light and breezy sikit. Yes. Tapi main focus kita is actually Singapore Muslim Festival held on the 1st to 3rd of March by Jamia Singapore. So 1st to 3rd of March dekat Singapore Expo Hall 6 daripada jam 10 pagi hingga ke 10 malam. So jangan lupa datang beramai-ramai. Admission is free. Tapi aku not sure whether korang actually, you guys can actually check kat Jamia punya page itself lah, atas Singapore Muslim Festival, to know the full details sebab ada yang movie theater tu. I think per session macam 100 lebih orang je boleh tengok. So so I think korang have to book or something lah. So dia ada movie screening dia of Sirah, which is by Sirah International Roving Exhibition ni. Ada apa nama dia tadi, ada artifact VR. Yes, ada VR, ada artifact, Quran, ada yes, Quran 200 tahun. Quran 200 tahun. Ada booth, selain daripada tu of course lah. Ada booth yang ada. Booth yang ada, booth makan, booth jualan-jualan, jual tudung, jual apa-apalah saja. Makanan ni semua ada lah.
minyak wangi, apa nama ni, apa? Minyak wangi, minyak atar ni semua, everything lah. Sejadah ke anything yang I think is Islamic, mainly Islamic lah. So it's good for you guys to come. Aku actually honestly halal. Makanan sunnah pun ada. Makanan sunnah apa? Macam kurma, botin, zaitun tak lagi. Buah zaitun boleh makan gitu ah? Boleh? Ada ke orang makan buah zaitun macam gitu? Buah zaitun tu olive lah, ada lah. Kau ni dah kenapa? That's why. Buah tin ni buah zaitun. Buah tin mana orang makan gitu je. Atau fix, yes. Fix. Tapi aku belum pernah makan. Fix. You masukkan gini. Fix cara makan sedap dia. You ada jar, you masukkan fix, then you masuk madu. Jangan madu. Habis? Sebab fix dah manis. Right. So you masukkan olive oil. Right. Kat dalam. So every day nanti you makan satu. Fix tu macam aku nampak buah dia macam buah susu, macam buah apa tu nama dia? Buah susu apa bahasa English? Bukan apa namanya? Passion fruit. Fruit milk. Passion fruit bukan? Passion fruit bukan. Bukan dia sebiji-sebiji ah. Sebiji-sebiji. Dia warna very light brown. Right. So kalau korang rasa nak cuba buah fix, boleh saja hubungi Ustaz Fadli Rosli. Yes. Local artist. Kita ada local artist. Kita ada international artist, local speakers. Yes. So I think it's best for you guys to come down. InsyaAllah kita akan jumpa korang kat sana lah. InsyaAllah doakan kita murah rezeki untuk sampai ke sana. Amin. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.